found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada korang semua yang menonton video saya pada kali ini. Welcome to my YouTube channel kepada sesiapa yang baru saja tengok video saya, dan welcome back to my YouTube channel kepada sesiapa yang dah tengok video saya sebelum-sebelum ni. Jadi pada kali ini saya nak membuat perkongsian kepada korang semua, khasnya kepada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang nak menduduki ujian STPM Geografi SEM 1 tak lama lagi. Jadi perkongsian saya pada kali ini ialah saya nak tunjukkan kepada korang semua bagaimanakah rupa bentuk kertas STPM Geografi SEM 1. Sebelum saya teruskan perkongsian saya pada kali ini, sila subscribe YouTube channel saya. Kalau boleh, like, komen dan share di bawah supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Let's go. A few moments later. Okay, baiklah. Yang ni merupakan kertas geografi. Kertas ni aku ambil daripada internet. Dan kalau nak ditengokkan, kalau korang dapat kertas nanti, dia takkan macam ni depan dia tak. Sebab ni merupakan percubaan penggal 1. Maksudnya, yang ni pihak sekolah yang buat. Jadi kalau pihak sekolah yang buat, depan ni mungkin yang ni ada, cuma yang ni takkan ada lah. Kalau dekat STPM punya kertas, dia banyak lagi arahan kat sini. Dan kalau nak tengok kertas STPM kertas 1 geografi, dia mengambil masa 2 jam. Dan jangan korang ingat 2 jam ni cukup tau. Sebab aku rasa 2 jam ni tersangat-sangatlah singkat. Sebab apa? Aku akan cerita. Okay, ada yang tanya dekat kertas ni, bahagian A dia tanya dekat soalan mana, bahagian B dia tanya dekat soalan mana. Jadi dia macam ni. Untuk bahagian A, dia ada macam ni. Bahagian A kan, alam sekitar fizikal. Dia hanya akan ada dekat soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Sampai situ saja. 1, 2, 3 confirm dia akan masukkan bahagian A. Okey. Untuk bahagian B, okey, sekejap Untuk bahagian B, dia macam ni. Nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, maksudnya untuk soalan ni nombor 1, 2, 3 dia adalah untuk bahagian A. Untuk soalan 4, 5, 6 dia adalah untuk bahagian B. Jadi kalau untuk soalan ni, ingat saja nombor 1 dan nombor 4. 1, 4 confirm dia akan tanya untuk soalan subjektif. Maksudnya korang isi macam ni. Dia soalan yang apakah yang dimaksudkan, dengan lulu hawa ke, dengan sistem ke, dengan metamorfosisme ke, dengan lulu hawa kimia ke. Dia boleh tanya macam-macam untuk bahagian A. Dan untuk ni pun sama juga, cuma dia berfokus kepada bahagian B, tahu tak? Tengok. Dia takkan, cuma yang bahayanya kadang-kadang bahagian B ni dia ambil sikit bahagian A, dicampur dengan alam sekitar manusia. Jadi kadang-kadang student perlu untuk conquer bahagian A ni, iaitu alam sekitar fizikal, dengan sebaik-baiknya, dengan baguslah. Kalau boleh korang hafallah semua untuk alam sekitar fizikal. Kadang-kadang bahagian B ni, nak cakap di alam sekitar manusia, memang dia ada kaitan dengan alam sekitar manusia, tapi mereka banyak letakkan alam sekitar fizikal, gabungkan sekali dengan alam sekitar manusia untuk bahagian B. Alert lah untuk bahagian B. Jadi nombor 1, 4 subjektif. Dan kalau perasan, nombor 2, 3 dan 5, 6 adalah esei. Jadi untuk 2, 3 adalah untuk bahagian A kan, 1, 2, 3. Dan antara 2 dan 3 ni korang boleh pilih lagi, sama ada korang nak jawab 2 ataupun 3. Tengoklah sama ada korang boleh conquer part putaran bumi ni ke, atau tak korang nak cerita pasal gunung berapi, igneous gunung berapi ni.
tu bergantung kepada korang. Mana fakta yang korang lebih banyak ingat, korang huraikan dekat situ. Okay? Sama juga dengan bahagian B, alas kita manusia ni. Tengok, korang hanya boleh pilih salah satu antara 5 atau tak 6. Kalau korang rasa korang lebih banyak hafal tentang kepadatan penduduk, jawablah kepadatan penduduk. Kalau korang dapat hafal transformasi desa, jawablah transformasi desa. Tapi kalau antara dua ni, aku pilih transformasi desa lah. Sebab kalau kepadatan penduduk ni, dia macam, dia banyak benda nak baca. Kalau transformasi desa ni, macam mana desa ni boleh ditransform. Dia akan ceritakan macam mana transformasi desa ni. Yang ni lah macam mana urutan dalam kertas tu nanti. Aku harap korang takkan culture shock dengan soalan-soalan ni. Sorry lah, English aku tak berapa. Lagipun sekarang ni orang dah nak ambil MUET. Dan mungkin video seterusnya aku akan ajar korang macam mana nak jawab apakah ni. Kan dia ada 3 markah. Definisi kan kadang-kadang setiap buku berbeza. Lepas tu jelaskan ni macam mana nak jawab. Sama ada fakta, huraian contoh ke, atau tak pun fakta dan huraian saja ke. Tengok soalan jelaskan dia ada 2 tau. Sebenarnya kalau dekat soalan STPM sebenar, dia takkan berulang. Kalau berulang pun tak tahulah. So aku dulu tak ada tengok soalan yang berulang macam ni. Tengok terangkan ni dia perlu berapa. Nanti aku akan ajarlah dekat video aku seterusnya. Macam mana nak conquer. Tengok kalau dia nak berikan, macam mana kita nak jawab. Kalau nyatakan, kita tulis saja sebenarnya. Okey. Sekejap aku akan ambil satu lagi kertas. Kertas tu kalau nanti bahagian subjektif ni, kalau korang STPM kan, subjektif ni korang akan hantar. Tapi benda ni, bahagian ni sebenarnya besar sangat orang ni. Sebenarnya satu lagi kertas nanti dekat STPM sebenar. Yang ni korang boleh koyak. Soalan 2 dengan 3 ni boleh bawa balik lah. 2, 3, 5, 6 boleh bawa balik. Kalau subjektif je perlu hantar kepada pengawas peperiksaan. Okay, aku ambil kertas aku dulu. Okay, kan aku dah terangkan tadi dengan korang dengan tentang macam mana urutan soalan dia, bahagian A dekat mana, bahagian B dekat mana dalam ni kan. Bukan dalam ni lah, dalam kertas peperiksaan korang nanti. Okay, yang ni tahun aku dulu. Kertas ni tahun STPM 2019 penggal 1. Sorry tau, tulisan aku tak cantik sangat. Aku nak label lah. Okay, macam ni lah. Soalan 1 dengan soalan 4 tadi dah hantar, subjektif kan, perlu beri kat pengawas peperiksaan. Yang ni lah soalan yang diorang bagi untuk tahun 2019, tahun kami orang. Dan kalau nak ikutkan, aku pilih soalan 3B. 3B markah dia macam ni. So aku rasa aku lebih banyak fakta dekat bahagian ni yang aku ingat. Kalau bahagian ni aku ragu-ragu sikit 2 dengan 3. So apa, kenapa jawab 3B? Tengok baca betul-betul soalan Jangan tak baca soalan. Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jika pilih soalan 3, jika pilih soalan 3, jawab soalan 3A atau soalan 3B sahaja. Maksudnya korang boleh pilih sama 3A ataupun 3B. Aku tengok 3A ni proses geomorfologi ni, oh yang ni bahaya soalan bagi aku. Lepas tu dia kaitkan lagi yang berlaku di permukaan bumi hasil daripada proses endogenetik. Sebenarnya ada endogenik, cuma dia orang tukar istilah. Sebab tu korang perlu baca buku betul-betul. Tengok juga soalan ramalan negeri-negeri lain, percubaan negeri-negeri lain. Kadang-kadang dia orang ada yang cuba untuk tukar istilah bahasa diorang. Okey. Yang ni soalan 2, 3 diorang bagi. Ambil balik dah. Yang ni 5 dan 6. Dan kalau tengok aku jawab soalan mana? Aku jawab soalan 5. Jelaskan 6 faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Malaysia. Kalau jelaskan, dia ada cara dia sendiri. Fakta huraian. Bincangkan. Yang ni ada cara dia sendiri nak jawab. So korang, nanti aku akan terang dengan korang. Yang ni dua-dua kertas ni peperiksaan sebenar tahun 2019 yang aku jawab dulu. Dan aku jawab, tengok. Kalau korang perasan, aku buat fakta. So aku tahu fakta ni 1 markah. Dan ada trik juga nak jawab ni. Macam cikgu aku ajar dulu. Cuma aku akan buat video lagi nanti. Macam mana nak jawab ni. Bincangkan macam mana. Huraikan macam mana. Okay. Itu sajalah perkongsian aku kali ni. Aku harap korang dapat subscribe
like, share dan komen YouTube aku, supaya aku dapat share lagi dengan korang, dan korang tak akan terlepas dengan apa yang aku nak ajar dengan korang. Sebab benda ni adalah benda yang penting, tahu tak? Ada orang yang cakap, siapa yang tak tahu soalan? Ya, memang kebanyakan orang tahulah macam mana bentuk soalan. Tetapi ada juga yang ragu-ragu. Macam aku dulu ada kerja kertas soalan percubaan daripada sekolah aku. Cuma aku tak yakin sama ke soalan ni dengan kertas MPM bagi. So, aku nak terangkan dengan korang lah untuk perkongsian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.